Ketika itulah macam mana berlakunya perang Gaza, Allah buka mata, minda, jiwa 1.8 bilion umat manusia. Yang mana, bangsa yang mana, negara yang mana, pemimpin yang mana yang paling setia, yang paling simpati, mana. Tapi bila masuk tragedi di Los Angeles, Allah membuka mata orang mereka. Tiada sistem air pengaliran aliran air yang boleh menyelamatkan. Maka Allah nak uji. Hang kata hang canggih sangat, hang kata hang power sangat, hang kata hang mendapik dunia, hang kata hang kuasa dunia. Tapi bila aku petik dengan angin, bila aku hantar dengan sentana, angin yang berkelajuan 120 km sejam, musim sejuk bukan musim panas, suhu 9 degree, sepatutnya sejuk. Betul, seharusnya kan dingin gitu ya. Allahu Akbar. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Gaza perlukan for 6 days, for 6-7 days. Sedangkan Los Angeles perlukan masa tak sampai 48 jam. Sehingga malam ni belum terjawab datang dari mana punca kejadian sebenar, walaupun penuh dengan teori dan konspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan mendengarkan ceramah daripada Ustadz Manis. Ini Ustadz Manis, Masya Allah, Tabarakallah. Saya jadi kayak tertarik banget untuk selalu mendengarkan karena bagus penjelasannya ya guys ya. Dan kali ini mengungkap sebuah rahasia yang belum diungkap oleh ustadz-ustadz lain guys ya. Ini berkenaan dengan kebakaran Los Angeles. Nah, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys. Let's go. Tengok sultan jadi imam. Kita rindu zaman tu. Itu yang disebut sebagai kenapa kuasa besar mudah ambil alih, kerana kita tak pegang agama kita. Kita tak jaga. Bila benda dah hilang, baru hang sibuk nak cari. Manusia akan mencari benda yang sudah hilang dari genggaman. Tapi selagi ada depan mata, hang tak buat apa. Bila Allah angkat nikmat keamanan di Gaza, baru nak mencari kebebas Palestin, baru hang nak nyanyi, baru hang nak bermunajat. Dulu ketika Sultan Khalifah jaga Gaza, kenapa hang tak support? Dah hilang pun nak pergi cari. Itu sifat perangai kita, muhasabah. Sebab tu peperangan ini sebenarnya satu tamparan dan satu bangkit. Allah SWT lain kali kalau hang tak mau hilang benda yang ada dalam genggaman, genggam sebelum hilang, jaga sementara ada. Seorang baik, sallallahu alaihi wasallam, pegang elok. Sementara Ustaz Manis ada, pegang dah elok. Kalau dia tak makan lagi, bawa dia pergi makan. Paling kurang pun hotel 4 bintang, paling kurang lah, lebih kurang lah. Boleh tahu tu. Marketing kena ada. Okey, soalan semangat. Sebab semangat tengok kamera Sony ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya tuan-tuan, insya-Allah malam ni saya nak bawa perkongsian kita. Jadi bila sebut tentang peperangan berlaku ni, memang kenapa perang? Sebab Nabi dah sebut dalam hadis, dalam kitab yang saya sebutkan tadi, An-Nihayah wa Nihayah fil Fitan wal Malahim, iaitu cerita bahawa kamu tak akan jumpa dan idza fasada ahlu syams fala khaira bikum fala khaira fikum. Nabi kata bila dah rosaknya tanah Arab dan rosaknya tanah Syam, ketika Ahlussunnah wal Jamaah telah berjaya disyiahkan oleh musuh, ketika itu kamu tak akan jumpa lagi keamanan dan ketenangan, tetapi dia akan bertukar menjadi mimpi ngeri yang penuh dengan peperangan demi peperangan. Wa hiya harbun wa harbun. Itu dalilnya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, kita masuk sikit tuan-tuan dengan apa yang berlaku pada hari ini. Secara spesifik dan secara lebih detail kita nak tengok apa persamaan dan perbezaan antara krisis, antara konflik dan juga antara kedua-dua musibah yang berlaku di Gaza dan juga yang berlaku di Muhammad Fasilides dan juga Felicides, dan juga berlaku di antara Los Angeles, salah satu negeri, salah satu daerah besar yang berada di California, sebuah negeri dalam Amerika Syarikat di sebelah pantai barat. Muslimin dan muslimat, tidak lain dari bukan dzalika min ayatillah. Kita mulakan dulu perbincangan dan perkongsian kita ini agar kita tak terlalu menjadi terlalu taksub, tidak terlalu bersembang benda yang di luar kotak. Apa yang berlaku orang beriman bila Allah sebut alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila datangnya musibah,
sama ada kita suka ataupun tak suka, selesa ataupun tak selesa, di pihak kita ataupun di pihak musuh, kembalikan dulu pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tu dulu. Orang beriman, dia akan kata, ketepikan dulu konspirasi kah, teori kah, perbuatan orang ke, orang buat ke apa, itu cerita kemudian. Mula-mula orang beriman mai pada kita musibah di peringkat kita maupun di peringkat musuh, katakanlah that is inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Allah tak izin, tak berlaku. Yang tu dulu. Tuan-tuan, poin yang pertama. Yang kedua, kekuasaan Allah ini hanya petik. Bila Allah sebut benda yang tak logik menjadi logik. Contoh mudah, Sallallahu Alaihi Muhammad. Islam bukan agama logik, tapi Islam agama yang merentasi logika akal manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, kalau diukur dan disandarkan berdasarkan logika, Isra wal Mi'raj takkan berlaku kalau kita fikir logik, kerana Isra wal Mi'raj benda yang sangat tak logik. Betul. Merentas daripada satu tanah ke tanah, merentas dari wilayah ke wilayah dalam tempoh kelajuan 0.06 saat. Sallallahu Alaihi Muhammad. Dalam tempoh kelajuan selaju cahaya, pi naik pula ke langit dengan 7 layer patah balik dalam tempoh sebelum subuh. It's not a logic thing. Itu bukan benda benar dari segi logik. Tetapi sebut tadi, bila Allah sebut subhanalladzi asra bi 'abdihi, sebab tu aku cerita tentang Isra wal Mi'raj. Cerita aku mulakan dengan ibda, aku mulakan ayat subhana. Hang dengar Isra ni, kalau hang tak puji aku subhanalladzi, maha suci Allah, maka hang takkan percaya. Letakkan dulu apa saja yang berlaku sebagai sucikan Allah. Allah is beyond daripada apa yang kau bayangkan. Kerana innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Bila Allah kata jadi, jadi. Walaupun pada kita di luar kemampuan, di luar kelogikaan, di luar kewarasan akal fikiran. Jadi berbalik cerita tentang peristiwa kebakaran. Allah kata jadi, jadi. Itu poin yang kedua. Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara Allah nak buat bagi jadi, itu di luar daya dan upaya fikir kotak manusia. Dua. Yang ketiga, setiap musibah ni tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, dia mungkin adalah datang daripada doa. Musibah ni dia terbahagi kepada beberapa situasi. Yang pertama, sallallahu alaihi Muhammad, memang direct itu adalah musibah untuk orang itu sebagai azab dunia. Satu. Yang kedua, musibah itu berlaku disebabkan doa mazlum, orang-orang yang terzalim. Dua. Yang ketiga, musibah ni berlaku sebab Allah nak angkat darjat seseorang. Ini secara umum kita bincangkan. Kalau hang orang beriman, sallallahu alaihi Muhammad, bila musibah datang, tak lain dan tak bukan musibah penghapus dosa, musibah pengangkat amalan kamu di sisi Tuhan segala manusia. Allah angkat darjat kalau orang beriman. Tapi kalau orang tu kafir, bila datang musibah, kita tak sebut musibah, kita sebut bala. Bala. Orang beriman kita terima sebagai musibah. Ma makna musibah? Asaba, ujian pengangkat darjat. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli. Tiga. Poin yang keempat, ketika mana kita dah berdoa selama 467 hari, Allahumma azzal Islam wal muslimin, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Sampailah kita doa, Allahumma ya munzilal kitab, ya Allah kami letakkan engkau di batang leher-leher musuh kami. Engkau hantarlah anjing-anjingmu yang boleh meratah, engkau hantarlah burung-burung gagakmu, engkau hantarlah burung-burung ababilmu, engkau hantarlah api-api, engkau hantarlah angin-angin. Allah simpan semua doa tu tidak terdelete, doa tu tidak hilang dalam folder. Cepat atau lambat, la yastakhirun wa la yastaqdimun, kerana aku tahu di mana masa yang paling tepat dan masa dan ketika yang paling tepat yang perlu yang hangpa akan dapat. Tidak ada doa yang akan tertolak, kata Allah. Cuma cara aku bagi itu, sama ada aku lepas ketui ataupun aku lepas sikit demi sikit, atau aku tukar ganti yang baru. Ketika Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, akulah anak, ya Allah, Rabbi habli minas salihin, kurniakanlah aku zuriat dari keturunanku yang akan mewarisi kepimpinan, pemerintahan, pentadbiran kenabianku, ya Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, ya Allah, kurniakanlah aku anak zuriat yang akan memimpin barisan Islam
agama syiar satu hari nanti 89 tahun tiba-tiba tak ada anak. After 89 years barulah Allah jawab doa Nabi Ibrahim, lahirlah Ismail yang melahirkan leluhur keturunan Muhammad ibni Abdullah after 89 years. Jadi Gaza, Allah uji perasaan kecekalan, kesetiaan. Adakah kamu masih setia untuk pemboikotan kamu selama 467 hari? Hampa buat apa? Ke Nabi Ibrahim 89 tahun aku uji, baru aku jawab doa dia. Sekarang 467 tahun. Ini masa untuk aku jawab doa kalian. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Dan musibah yang berlaku, kita sebut bala di bumi California, tuan-tuan dan puan-puan, adalah ketika itulah macam mana berlakunya perang Gaza. Allah buka mata, minda, jiwa 1.8 bilion umat manusia. Yang mana, bangsa yang mana, negara yang mana, pemimpin yang mana yang paling setia, yang paling simpati, mana? Tapi bila masuk tragedi di Los Angeles, Allah membuka mata orang mereka. Tiada sistem air pengaliran aliran air yang boleh menyelamatkan. Tiada pesawat yang lebih canggih kerana Amerika memiliki rekod negara yang paling banyak transporter carrier fighter jet. 5,776 plus minus bilangan pesawat. Tetapi kecanggihan dan kekaguman dari segi leading in terms of military, memiliki antara kementerian pertahanan yang paling canggih dunia ni mereka pegang. Kalau dari segi kapal perang dimenangi oleh China. Kalau dari segi kapal Merkava ataupun kapal kereta kebal dimiliki oleh Rusia. Rusia lead nombor 1. Bilangan dari segi kekuatan, Rusia nombor 1. Kategori jatuh kepada kereta kebal, jatuh kepada Rusia. Kapal perang Sallallahu Alaihi Muhammad, kapal laut perang jatuh kepada China. Tapi segi ketenteraan military manpower dan fighter jet military, tuan-tuan, dimenangi oleh United States of America. Maka Allah nak uji. Hang kata hang canggih sangat, hang kata hang power sangat, hang kata hang mendabik dunia, hang kata hang kuasa dunia. Tapi bila aku petik dengan angin, bila aku hantar dengan Santana, angin yang berkelajuan 120 km sejam, musim sejuk bukan musim panas, suhu 9 degree, sepatutnya sejuk. Betul, seharusnya kan dingin gitu ya. Allahu Akbar. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul, Ustadz Auni juga pernah menyampaikan, jika sebuah negara itu menjadi adidaya sudah menguasai gitu kan, maka Allah akan hancurkan mereka. Allahu Akbar. Angin yang membawa api itu, tuan-tuan, sepatutnya teori akal manusia bila bertemu dengan udara yang suhu temperaturenya 9 degrees, Allah boleh buat pada musim bulan 4 bulan 5. Itu logik. Kita akan kata, tak apa lah, memang patut terbakar. Musim panas kot 40-45 degree. Ini winter season 9 degree, tiba-tiba boleh terbakar. Kau rasa? So segala kesombongan, keangkuhan, kesisteman, keduniaan yang engkau miliki jatuh ke bawah. Nak bagi tahu bahawa kun fayakun. Bila Allah berkehendak, anything, there are no more power. Apa saja kepoweran keduniaan, sistem di dunia takkan mampu menumpas dan menandingi kecanggihan kuasa sistem Allah Azza wa Jalla. Sehingga malam ni belum terjawab datang dari mana punca kejadian sebenar, walaupun penuh dengan teori dan konspirasi. Sembilan dan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah antaranya saya ingat namanya Tommy. Tommy ni antara salah seorang petugas pemadam. Hari ini Amerika menggunakan 8,500 pemadam Sallallahu Alaihi Muhammad daripada Jabatan Bomba California Utara, dan juga 400 banduan dengan nilai 1 jam tak sampai US dollar 5, USD 5. Maksudnya apa? Kadar upah untuk memadam, tuan-tuan, 180 km persegi, separuh daripada Gaza. Bahkan mungkin lebih. Catatan rekod hingga semalam dah sampai 180 km persegi, keluasan Gaza 365 km persegi, bersama dengan separuh negeri Perlis. Jadi separuh Los Angeles dah terpadam. Allah. Kalau kita tengok drone daripada atas, tuan-tuan, muslimin dan muslimat, seolah-olah Los Angeles ranap disebabkan militeri dan juga anggota dan juga senjata perang. Bahkan lebih teruk daripada Gaza.
Nak meranapkan Gaza perlukan masa kurang lebih 467 hari, 1.4 tahun. Itu pun terpaksa menggunakan Merkaba, bom, militeri, artileri, infanteri. 500 jet, 220 juta sehari untuk meranapkan Gaza seperti hari ini. Tapi untuk melenyapkan Los Angeles hanya perlukan sekitar 1.4 hari ataupun 1.5 hari. Bukan menggunakan bom, bukan menggunakan fighter jet, bukan menggunakan Merkaba, tapi hanya menggunakan angin, menggunakan udara, menggunakan langit, menggunakan burung, menggunakan ranting-ranting kayu, dan menggunakan api tanpa modal. Hanya daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi ranaknya lebih ranak daripada Gaza. Zalika min ayatillah. Itulah Allah mulakan ayat dengan subhanallah, maha suci Allah. Dengar benda pelik di luar akal manusia, subhan, kembalikan pujian daripada Allah. Itu cara orang beriman letak posisi bila dengar cerita-cerita yang pelik dan menakjubkan seperti Al-Isra wal Mi'raj. Okey, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Tommy ini nama dia adalah fotografer dan petugas pemadam. Apa yang dia nampak tuan-tuan, antara orang yang terawal mendapat terbuka pintu hidayah. Jadi Allah membuka pintu hidayah rakyat Los Angeles dan juga Amerika dengan kaedah musibah dan ujian. Bukan kita sebut balak. Balak bencana ni pembuka tirai jendela hidayah mereka. Salah satu Nurul Imam Mosque, salah satu masjid yang tidak terbakar, yang ini pun menjadi polemik juga. Ada api yang berkepul, diceritakan oleh Tommy ni ketika dia awal sampai dia nampak api dan asap berlegar di atas bangunan masjid. Tapi ada juga masjid yang terbakar pun. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi antara bangunan yang paling lambat. Tommy ni nampak kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad, aku tak dapat pastikan kenapa aku melihat satu kuasa yang aku tak pernah jumpa, iaitu pusaran angin yang berkelajuan 80 mile per hour, sekitar 130 ataupun 140 km sejam. Tuan-tuan boleh bayangkan pusaran angin. Kalau besar saya yang triple XS ni, mungkin dia mampu menerbangkan kelajuan Sallallahu alaihi Muhammad dalam tempoh 1 saat ataupun tempoh seminit. Kita dah bertukar duduk di negeri lain, hanya angin yang bawa. Okey, ini yang diceritakan oleh, ini bukan teori, ini Tommy. Tuan-tuan boleh tengok dalam, saya rasa dalam TikTok dan ni pun ada page dia. Tommy ni petugas pemadam kebakaran. 8,500 petugas daripada bomba dan 400 daripada banduan. Banduan dikerahkan, dikeluar penjara. Kami ingatkan Donald Trump nak panggil kami pergi makan nasi kenduri ke apa, keluar penjara. Rupanya kena bekerja. RM22 sejam. Tuan-tuan, bertarung nyawa. Dan salah satu namanya Martin Matthews from the Bomba States, Helena, California, the north of California. Martin Matthews ni dia dipilih sebagai ketua misi mewakili bomba udara ketika dia yang bawa military C-130 untuk memadam. Dia panggil Celery. Celery ni satu chemical penebat dan anti-inflammatory, penebat haba dan penebat api. Sallallahu alaihi Muhammad, ketika dia menggugurkan wak tu, chemical wak tu, dia kata apa? Aku rasa macam aku berada dalam Star Wars. Ini kenyataan dia, tuan-tuan. Aku rasa macam aku berada dalam filem Star Wars. Oh, Islam ni Universal Studio Hollywood. Dia buat cerita Star Wars kan. Kapal perang lalu kau cerita api. Itu filem fiction. Tapi daripada filem, daripada kita kata bayangan, telah bertukar menjadi kenyataan. Kena haba asap tu masuk dalam militeri, masuk dalam kapal kokpit. Marshal Matthews kata, aku tak pernah jumpa situasi ni sepanjang aku jadi pilot bomba udara. Bismillahirrahmanirrahim. Gaza perlukan 7 days. Sedangkan Los Angeles perlukan masa tak sampai 48 jam. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di Los Angeles? Yang pertama disebut angin bergerak laju, bergabung pula dengan langit yang seolah-olah membuka ruang. Seolah-olah langit ni dia kepung. Langit ni dia kata, angin, hang buat jauh, aku support hang jangan kalut. Seolah-olah macam tu. Tak apa, biar aku pegang hangpa ni, aku duduk atas paling tinggi, paling atas, aku monitor hangpa di bawah. Okey, angin, move. Langit bekerja.
Hoi, hampir goyang pokok tu. Pokok tu menjatuhkan ranting. Ranting bergeser antara ranting. Sang ta'ala mai pula berlakunya percikan api. Langit memberi ruang. So bila alam bersatu suara, tuan-tuan perempuan yang berkuasa kembali rangap walaupun hang bergelar penguasa dan pembesar dunia. Maka bawa hantar siapa yang paling berkuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah tadi ya guys ya, video tentang bagaimana Ustadz Manis ini menjelaskan tentang Los Angeles yang ya mengungkap rahasia sebenarnya di sini, dan juga genjatan senjata yang terjadi seperti itu. Dan masya Allah tabarakallah, itu adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita patut ya meyakini, dan itu adalah azab yang Allah berikan kepada mereka. Allah nak menunjukkan kekuasaannya. Allahu Akbar. Mau sebesar apapun, mau setinggi apapun jabatan kita, itu tidak akan mengalahkan kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga video ini menambah kecintaan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga dengan itu kita lebih giat lagi dalam mempersiapkan amal ibadah kita, dalam mempersiapkan bekal kita menuju akhirat kelak. Nah, semoga bermanfaat ya guys ya. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.